Aku Muhammad Haikal, seorang lelaki yang mempunyai kelulusan Sarjana Muda Pendidikan dan menjadi guru sejarah di kelas 4 Bestari. Cerita ini mengisahkan tentang perjuangan aku dan rakan-rakan dalam memertabatkan profesi seorang guru daripada digantikan dengan teknologi kecerdasan buatan yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam sistem pendidikan di semua sekolah di Malaysia. Azim, Diana, nanti 27 hari bulan ni jemput dah datang rumah saya. Rumah saya dia buat gotong royong. Mak saya nak buat kenduri. Adik saya si Zamri tu nak kahwin. InsyaAllah. Wah, Alhamdulillah. Betul ke ni? Kalau macam tu, tahniahlah ya cikgu. Dapat adik ipar barulah nanti. Serius ke ni? Alhamdulillah. Jangan risaulah Haikal. Nanti kita orang datanglah gotong royong membantu untuk persiapan tu. Tapi itulah, adik pula yang kahwin dulu. Abang dia entah bila ya. Sabarlah Zim, ada jodoh nanti aku kahwin juga. Semua orang, cepat. Buka live KPM sekarang. Cepatlah. Kenapa ni Seri? Tercungap-cungap ni, ada apa-apa berlaku ke? Janganlah buang masa. Cepat buka live tu sekarang. Cepat. Semua membuka pautan dan menyaksikan pengumuman rasmi Menteri Pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak kerajaan telah bersetuju untuk menggunakan teknologi baharu iaitu teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Projek ini akan dinamakan sebagai AI Ajar dan akan diketuai oleh Prof. Dr. Zahra Hussein iaitu selaku pegawai penyelidik kerajaan. Assalamualaikum, saya selaku Ketua Projek AI Ajar akan mengetuai dan menyelaras program pendidikan ini. Saya akan bersedia berkhidmat bagi pihak kerajaan dan dunia pendidikan baharu. Betul ke apa yang saya dengar ni? Ya, kau tak salah dengar pun. Memang kita semua ni akan diberhentikan. Tapi kita tengok dulu sejauh mana pihak kerajaan boleh lakukan dasar ni. Harapnya nasib kita sebagai guru ni biasa dibela lah. Di dalam kelas 4 Bestari, Cikgu Haikal sedang mengajar mata pelajaran sejarah bersama 23 orang anak muridnya. Assalamualaikum semua, apa khabar hari ni? Sihat semua ke? Dah sedia nak belajar? Dah sedia, cikgu. Cikgu, betul ke? Cikgu tak boleh mengajar kita orang lagi? Ke cikgu dah bosan ajar kita orang? Betul ke robot ajar kita orang nanti? Macam ni. Bukanlah robot tapi teknologi baru iaitu teknologi kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence atau kita panggil AI. AI ni merupakan simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Jadi AI yang sedang dibangunkan sekarang yang kementerian gunakan adalah AI pada tahap sederhana iaitu IQ 100. Jadi sebarang maklumat mengenai sistem pendidikan termasuk sistem pengajaran abad ke-25 akan diaplikasikan di dalam kelas secara sistematik. Alah, tak best lah macam tu. Tak faham apa yang cikgu cakap. Bosannya. Okey. Senang cerita macam ni. AI ni merupakan satu cabang sains yang mempunyai kepintaran dan kepakaran yang sama macam manusia. Jadi, cabang AI ni merupakan satu keupayaan yang menjadikan mesin menjadi pintar sama macam manusia. Jadi, kalau dah ada AI ni, tak perlu dah pakai manusia dah. So, peranan cikgu dah tak diperlukan lagi dalam sistem pendidikan ni. Oh, jadi cikgu kena buat kerja lah ni. Dah tu cikgu nak kerja apa lepas ni? Haikal, jauh betul termenung. Fikirkan apa? Rasanya adik kau yang nak kahwin tapi kenapa kau yang termenung? Tak adalah, aku cuma terfikir kata-kata anak murid aku tadi. Kenapa nak kena pening-pening? Lagipun kita akan dapat pampasan yang banyak kalau situasi tersebut betul-betul terjadi. Kerajaan banyak bagi pampasan dekat kita. Kita pula boleh duduk rumah goyang kaki je nanti. Memanglah, tapi pampasan tu cukup setahun 2 je. Lagipun cita-cita aku ni memang nak jadi pendidik. Dah jauh perjalanan aku tempuh untuk jadi seorang pendidik. Takkan usaha ni sia-sia macam ni je. Bukan senang tau nak sampai tahap ni. Amboi, rancaknya berbual. Maaflah, saya terdengar perbualan awak berdua. Saya sebenarnya bersetuju dengan Cikgu Haikal. Jadi cikgu ni memang harapan saya dari kecil. Ibu bapa saya pun nak saya jadi cikgu. Kalau mereka dengar berita berkaitan ni, mesti mereka sangat kecewa. Betul tu Diana. Penat-penat je aku belajar. Senang-senang je kena buang.
Kalau tahulah macam ni kan, daripada dulu aku tak ambil pun bidang ni. Boleh pula aku yang cantik ni ganti dengan mesin. Tak ada ke apa-apa cara untuk kita halang benda ni? Kalau macam tu, kita buat petition, agak-agak akan diterima tak? Kau merepek apa ni Diana? Kau ingat KPM ni nak dengar ke suara cikgu biasa macam kita ni? Kau ni Azim, kenapa tiba-tiba nak marah Diana pula? Aku sokong idea Diana tu. Lagipun, tak salahkan untuk kita mencuba. Belum cuba, belum tahu. Suasana menjadi tegang seketika. Setelah menimbangtara baik buruk idea untuk membuat petisyen tersebut, akhirnya Cikgu Haikal nekat dan bertindak untuk melancarkan sebuah petisyen menentang dasar kerajaan tentang program AI yang bakal menggantikan guru. Cikgu Haikal berharap akan mendapat sokongan daripada semua guru di Malaysia. Keesokan harinya di bilik guru, suasana yang pada awalnya sunyi bertukar menjadi riuh rendah dengan suara Cikgu Seri. Haikal. Kau tahu tak? Petisyen yang kau buat semalam dah viral. Dan dah 18,000 orang yang sokong petisyen kau. Hebat gila weh. Kau ni kecoh lah Seri. Baru dapat sokongan petisyen, bukannya dah betul-betul berjaya. Kau ni kenapa ya Azim? Daripada hari tu lagi kau nak bangkang tentang petisyen ni kan? Sekurang-kurangnya Cikgu Haikal ni ada usaha tahu nak memperjuangkan kembali peranan kita sebagai pendidik. Kau buat apa? Hanya tahu bangkang je. Sabar semua, petisyen dah dilancarkan. Kita tunggu apa tindakan selanjutnya daripada KPM untuk mengetengahkan isu ni. Cikgu Haikal. PKM panggil awak untuk ke bilik dia sekarang juga. Kenapa tiba-tiba PKM nak jumpa saya? Ni mesti ada berkaitan dengan petisyen. Aku dah cakap korang jangan mandai-mandai, kan isu ni dah jadi besar. Cikgu Haikal berjalan keluar daripada bilik guru ke bilik PKM dengan hati yang berdebar-debar. Cikgu Haikal turut terfikir dan tertanya-tanya sekiranya berkait dengan petisyen yang dilancarkan olehnya, bagaimana perkara ini boleh sampai kepada pihak atasan, sedangkan hanya dirinya dan rakan-rakannya sahaja yang tahu. Tibanya di bilik PKM, Cikgu Haikal melihat wajah PKM yang ketat. Cikgu Haikal mula menelan air liur dan bersedia menjawab semua persoalan yang bakal ditanyakan oleh PKM. Cikgu Haikal, awak tahu kenapa saya panggil awak untuk berjumpa dengan saya? Tak tahu. Saya ada melakukan sebarang kesalahan ke Puan? Betul awak tak tahu atau awak buat-buat tak tahu? Betul. Saya masih bingung kenapa Puan panggil saya ke sini. Ini berkaitan tentang petisyen yang awak buat. Kenapa awak tak berbincang dengan pihak pentadbir terlebih dahulu sebelum awak membuat keputusan yang melulu ni? Awak tahu tak, segala tindakan awak ni boleh menjejaskan reputasi awak sebagai seorang guru dan juga reputasi sekolah. Puan tahu daripada mana saya yang buat petisyen ni? Puan tak boleh tuduh sewenangnya saya yang buat petisyen ni. Saya takkan sesuka hati menuduh awak tanpa bukti. Ada individu yang melaporkan kepada saya tentang perkara ini. Siapa yang buat laporan ni? Perkara tersebut tak penting. Ia bukannya urusan awak. Sekarang ni yang paling penting saya nak awak jelaskan segala tindakan awak. Cikgu Haikal akhirnya mengaku bahawa beliau yang melaksanakan petisyen tersebut. Cikgu Haikal juga menerangkan sebab musabab beliau melancarkan petisyen tersebut. Setelah mendengar penjelasan daripada Cikgu Haikal, PKM diam dan berfikir sejenak. Baiklah, saya faham niat murni awak dan saya akan menyokong sepenuhnya setiap langkah perjuangan yang awak lakukan. Tetapi awak kena ingat, awak kena berhati-hati sebab perjuangan ini bukannya mudah kerana awak akan menghadapi pelbagai rintangan, terutamanya orang yang berada di sekeliling awak. Walau apa-apa pun terjadi, saya nak awak ingat, saya akan sentiasa berada di belakang awak. Terima kasih banyak Puan kerana memberi kepercayaan kepada saya. Saya tidak akan menghampakan harapan Puan. Seperti yang dijanjikan, gotong royong Majlis Perkahwinan adik Cikgu Haikal telah tiba. Rakan-rakannya hadir ke rumah Cikgu Haikal untuk membantu. Ketika suasana riuh rendah, tiba-tiba seorang penghantar surat memecahkan suasana kenduri kahwin yang riuh rendah sebentar tadi dan memanggil nama Cikgu Haikal. Semua pasang mata tertumpu ke arah Cikgu Haikal dan tertanya-tanya apakah isi kandungan surat tersebut. Surat apa tu Cikgu Haikal? Tak nak buka sekarang ke? Dengan perasaan yang membuak-buak, Cikgu Haikal membuka surat tersebut, namun Cikgu Azim laju merampas dan membaca surat tersebut. Kal, kau dapat warning ni. Ni surat amaran daripada KPM berkaitan petisyen tu. Kan aku dah cakap, jangan mandai-mandai. Tapi kau nak juga tunjuk hero kau tu. Ni dah jadi isu besar. Cuba kau baca perkara nombor 2 tu. Kalau kau tak tarik balik petisyen tu dalam masa 48 jam, kau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Perkara 3A 1993 dan dituduh di bawah Akta Hasutan 1948. Cikgu Haikal menutup surat tersebut dan berkata, Tak apa, ini sekadar amaran.
Tapi, aku tetap yakin dengan perjuangan aku ni. Korang tak perlu risau. Cuma aku harap sangat korang boleh berikan sokongan penuh terhadap perjuangan ni. Kita cikgu ni bukan soal takut, tapi soal perjuangan untuk memartabatkan profesi guru. Cikgu Azim terdiam, manakala Cikgu Seri dan Cikgu Diana berkata serentak. Baiklah Haikal, kami sentiasa menyokong dan berada di belakang awak walau apa pun terjadi. Betul tu Haikal, kami sentiasa sokong awak. Lalu mereka meneruskan gotong royong tersebut tanpa memikirkan hal tersebut. Pada hari Isnin, ketika Cikgu Haikal dan rakan-rakannya sedang enak menjamu selera di kantin sekolah, tiba-tiba mereka didatangi oleh 2 orang pegawai polis. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kami merupakan anggota polis dari Balai Polis Bukit Aman. Kami di sini mencari Encik Haikal. Yang mana satu antara kalian merupakan Encik Haikal? Cikgu Haikal menjadi cuak dan cuba untuk bertenang sambil mengaku dirinya kepada anggota polis. Saya, Tuan. Ada urusan apa ya? Encik Haikal, anda ditahan di bawah Akta Hasutan 1948, Akta 15, Seksyen 4, Perkara 1A dan Tindakan Tata Tertib Perkara 3A 1993. Ini merupakan waran tangkap anda dan sila ikut kami ke balai. Encik mempunyai hak untuk mendiamkan diri sehingga tiba ke balai polis dan encik juga boleh menghubungi peguam encik untuk menguruskan perkara ini dengan lebih lanjut. Harap encik akur dan berikan kerjasama. Kenapa pula Tuan? Takkan petisi yang saya lancarkan tu boleh menyebabkan saya ditahan? Encik boleh berikan penjelasan yang lebih lanjut di balai polis nanti. Haikal dibawa ke balai polis manakala rakan-rakannya yang memerhati dari tadi berada dalam keadaan kebingungan dan terpinga-pinga. Awak semua macam mana ni? Takkan kita nak biarkan Cikgu Haikal merengkuk dalam lokap? Kita kena buat sesuatu untuk bantu dia sebab dia memang mengharapkan kita untuk berada dekat belakang dia dan sokong dia. Tak perlulah kita fikirkan masalah dia ni. Dia sendiri yang cari masalah. Kalau kita tolong dia nanti, kita juga akan turun terbabit sama. Kau ni Azim memang pentingkan diri sendiri kan? Dari dulu sampailah sekarang. Sedangkan Cikgu Haikal tu baik sangat tahu dengan kau. Apa gunanya kawan kalau waktu susah tak boleh nak membantu? Lagipun, apa yang dia buat ni untuk memperjuangkan nasib pendidik tau. Nasib kita semua. Apa yang awak semua tunggu lagi? Kawan awak dalam kesusahan dan awak masih di sini untuk bertengkar? Sepatutnya kita sama-sama fikirkan cara untuk membantu dan mengatasi masalah Cikgu Haikal ni. Jadi, apa yang patut kita lakukan? Kami sebenarnya agak buntu dan tak tahu cara yang terbaik untuk menangani masalah ni. Baiklah, ini idea saya di mana kita perlu dapatkan sokongan daripada cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Melalui sokongan inilah kita akan membawa kes ini ke meja rundingan. Tapi macam mana nak dapatkan sokongan daripada mereka? Kita gunakan kawasan viral. Alang-alang semua mata sudah tertumpu kepada kes ini. Jadi, saya serahkan perkara ini kepada awak semua untuk diuruskan. Pastikan awak semua dapat bekerjasama dengan baik dan bantu Cikgu Haikal. Sebabnya, ini bukan perjuangan Cikgu Haikal seorang saja, tetapi juga perjuangan kita bersama. Baik, kalau begitu, biar saya yang uruskan perkara ni. Terbaiklah kau Diana. Terima kasih tau. Jasa kau akan tetap kami kenang sampai bila-bila. Keesokan harinya, Malaysia digemparkan dengan ribuan orang yang membanjiri seluruh perkarangan KPM bagi membantah penahanan Cikgu Haikal dan memohon penangguhan program AI Ajar. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup pendidik. Hidup pendidik. Bantah, bantah. Bantah, bantah. Bantah AI. Bantah AI. Diana, terima kasih sangat-sangat tau sebab kau berjaya lakukan semua ini. Kenapa ni Diana? Kau nampak macam terkejut je. Kau tak happy ke demonstrasi ni berjaya? Tak ada apa-apa pun. Mestilah saya gembira demonstrasi ni berjaya sekaligus dapat bantu Cikgu Haikal. Berikut daripada hasil sokongan demonstrasi oleh orang ramai, Cikgu Haikal akhirnya dibebaskan dan ditawarkan untuk berunding dengan Profesor Zahara selaku pengerusi program pendidikan AI Ajar. Cikgu Haikal mengetuk pintu dan meluru masuk menemui Profesor Zahara. Oh, jadi inilah Cikgu Haikal yang berani membantah program di bawah seliaan saya dengan membuat petisyen dan demonstrasi secara besar-besaran. Boleh tahan hebat juga awak ya? Sekarang saya nak tanya, kenapa cikgu sanggup bersusah payah menentang AI Ajar ini sedangkan kerajaan sendiri dah luluskan dan kamu semua akan dapat pampasan yang lumayan? Saya dah dipenjara. Reputasi dan maruah saya dah calar. Saya bertindak sejauh ni semata-mata untuk mempertahankan martabat profesion semua guru kat Malaysia.
Guru ni tugas dia mendidik. Walau banyak mana pun pampasan kerajaan bagi, ianya takkan mampu untuk menggantikan tugas guru, lebih-lebih lagi bila diganti dengan sistem komputer yang senang sangat nak digodam oleh mana-mana pihak luar. Apa yang awak nak risaukan? Dunia semakin lama semakin canggih dan maju. Kalau kita tak teruskan dengan program sebegini, negara kita akan jauh ketinggalan berbanding negara lain. Program AI ini sudah banyak digunakan dalam industri lain. Dan sekarang sudah tiba masanya untuk kita serapkan program ini dalam sistem pendidikan di negara kita. Apa kata awak setuju je dengan cadangan saya berkaitan program ini? Kita boleh bekerjasama untuk majukan sistem pendidikan ini. Ya, betul. Kita perlu mengikuti peredaran semasa dengan penggunaan teknologi yang canggih. AI yang Prof bangunkan ni tak dapat dinafikan, memang sangat membantu dalam sistem pendidikan. Baiklah, saya boleh teruskan dengan cadangan ni. Tapi dengan syarat, boleh ke Prof janjikan sistem pendidikan yang menggunakan AI ni mampu menyumbang kepada kemenjadian modal insan? Ya, betul. Teknologi boleh ajar ilmu, tapi teknologi tak boleh ajar adab. Profesor Zahra terdiam dan terpaku seketika. Beliau memikirkan kata-kata Cikgu Haikal yang menusuk kalbu. Saya harap Profesor dapat mempertimbangkan syarat saya ni. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Sesudah mesyuarat mingguan pihak guru dijalankan, mereka semua digemparkan dengan satu pengumuman secara langsung oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai perkembangan program AI baru-baru ini yang menjadi topik hangat di Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam modernisasi. Berikutan dengan program AI Ajar yang akan dilaksanakan dalam sistem pendidikan negara telah menimbulkan pelbagai polemik dan desakan dalam profesion seorang guru, maka dengan ini kerajaan amat prihatin dengan suara rakyat, khususnya para guru yang menginginkan kerajaan untuk mengkaji semula dasar program AI Ajar. Oleh itu, kerajaan mengambil inisiatif untuk menangguhkan pelaksanaan serta mengkaji semula dasar program AI Ajar ini untuk membantu guru dalam sistem pendidikan negara. Kerajaan juga menegaskan peranan guru masih lagi diperlukan untuk melicinkan sistem pendidikan negara. Diharapkan dengan pengumuman ini dapat memberikan kepuasan dan keadilan kepada semua pihak. Sekian, terima kasih. Bilik mesyuarat kedengaran riuh rendah dengan suara guru-guru yang bersorak keriangan setelah mendengar pengumuman yang baik itu. Perhatian semua boleh bawa bertenang. Tahniah saya ucapkan kepada semua, terutamanya Cikgu Haikal yang telah banyak menempuh pelbagai rintangan semata-mata untuk memertabatkan profesional seorang guru. Saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan Cikgu Haikal untuk memberikan sedikit ucapan. Assalamualaikum semua. Pertama sekali, tanpa sokongan anda semua, saya tidak akan mampu bergerak sejauh ini. Ini bukan perjuangan saya seorang, tetapi perjuangan ini kita bersama. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azim kerana telah berusaha mendapatkan sokongan daripada rakyat, khususnya para guru. Diana, bukankah kau yang dapat sokongan orang ramai? Jap. Tapi kenapa Cikgu Azim pula yang dapat nama? Sebenarnya Seri, Cikgu Azim yang berusaha mendapatkan sokongan orang ramai dan membantu membebaskan saya. Saya tidak tahu mengenai perkara ini kerana Cikgu Azim sendiri yang menjemput saya di penjara. Sekejap, apa semua ni? Diana, cuba kau terangkan balik, aku tak faham lah. Ya, aku mengaku yang aku tak bantu pun untuk dapatkan sokongan tu. Dan aku tak bersetuju dari awal mengenai perjuangan Cikgu Haikal ni. Oh, jadi kau lah Azim yang berusaha juga jayakan sokongan orang ramai tu? Ya, aku buat semua tu. Itu pun selepas aku terdengar perbualan kau dalam bilik guru tempoh hari. Lepas perbualan bersama PKM dan rakan-rakan guru yang lain, Cikgu Azim berasa serba salah terhadap Cikgu Haikal. Tiba-tiba, Cikgu Azim terdengar perbualan Cikgu Diana dengan seorang guru lain. Diana, betul ke kau yang nak tolong Cikgu Haikal dengan mendapatkan sokongan daripada orang ramai untuk membebaskan Cikgu Haikal? Banyak juga kerjanya nanti. Kau tak rasa menyusahkan diri ke nanti? Sebenarnya aku ni bukannya nak tolong sangat Cikgu Haikal tu. Dia kan saingan aku. Dia selalu jadi cikgu cemerlang dan kalahkan aku. Jadi aku cuma pura-pura je sokong perjuangan dia supaya mudah untuk aku racah strategi untuk jatuhkan dia. Aku tak nak buat pun pengetas suara tu. Biarkan je Cikgu Haikal tu merengkok dalam penjara dan diambil tindakan tata tertib. Lepas tu kena buang kerja.
Cikgu Azim tersentak mendengar perbualan tersebut. Rupa-rupanya, Cikgu Diana merupakan musuh dalam selimut. Oleh kerana itu, Cikgu Azim bertekad untuk menolong sahabatnya dengan mendapatkan pungutan suara. Cikgu Diana berasa sangat malu dan meninggalkan bilik mesyuarat itu dengan tergesa-gesa di saat semua guru memandang tepat ke arahnya dan terkejam dengan kenyataan sebenar oleh Cikgu Azim. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan para pendidik berjalan seperti biasa dan profesion guru semakin dihormati. Namun begitu, mereka tidak boleh menolak perkembangan teknologi untuk membantu peranan guru dalam sistem pendidikan. Oleh itu, program AI Ajar telah dilaksanakan tetapi hanya sebagai pembantu dalam profesion guru. Yeay! Cikgu ajar kita orang lagi. Sukanya kami, tapi apa peranan AI Ajar tu nanti? Nak tahu ke? Sini cikgu tunjukkan. Ni salah satu AI Ajar, iaitu AI Hadari, yang akan mencatat setiap kehadiran kamu di kelas 4 Bestari tanpa melibatkan peranan cikgu. Wow, hebatnya! Maka, cerita perjuangan aku sudah sampai ke akhir. Terima kasih kepada semua yang telah membantu aku dalam merealisasikan perjuangan ini dan memartabatkan profesion seorang guru di mata semua orang.